Tu sebab kadang malu. Tu sebabnya Nabi kata ramai orang di akhir zaman nanti, dia kata dia berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Nabi kata berpakaian tapi telanjang. Sebab apa? Dia pakai pakaian tapi kita kena faham, kita kena tutup aurat, bukannya balut aurat, kan? Jadi seorang lelaki dayus akan membiarkan isterinya memakai pakaiannya untuk ditonjolkan kepada awam, ditunjukkan kepada umum dengan tahap mendatangkan selera pada orang lelaki lain. Sampaikan setengah orang sanggup hilang rasa malu, sanggup tunjukkan segala-galanya, kan? Dia kata saya hafal Quran 15 juzuk, kan? Dan saya Muslim, tapi saya tak malu mengaku. Wah, saya free hair. Itu kan free hair tu, kau buka baju tu, kan? Tapi saya yakin orang yang macam tu sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Puan Pengerusi acara. Yang bahagia Puan Nurhasniza Nadia binti Abidin, Pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pahang. Penceramah pada hari ini Saudara Syamsul Depan. Depan macam tu, debat macam tu, debat. Saya nak confirm kan, debat ke? Debat ni. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Tuan Pengerusi acara. Tadi tu testing ya, nak tengok testing je tadi. Terima kasih. Oh, macam tu ya. Terima kasih. Okay. Jadi Puan Nurhasniza Nadia tadi dia dah berbincang dengan saya dalam bilik tadi, berhujah lah macam-macam tadi. Jadi saya fikir itu pengarah macam ni, hujah dalam dewan ni tak tahulah macam mana, kan? Tadi dah dengar pasal apa, harta pusaka wasiat dan hibah. Memang ramai yang tidak terbela nasibnya nak pula, kan? Dalam keadaan wanita hari ni ada yang dalam hubungannya tu tak tahu hubungan dia macam mana, kan? Nak pula yang menjadi isteri kedua, ketiga, keempat, yang mana ditinggalkan ataupun dibuat tak tahu, kahwin tak pernah didaftarkan dan sebagainya. Memang wasiat dan hibah ni memang kena belajar. Masa tu lah kadang-kadang tak adalah, kan? Bukan kata nak mengajar kita tentang mata duitan, tapi banyak saya tengok di dalam mahkamah, kan, boleh tengok nasib wanita ni terbiar. Wanita ni terbiar. Saya sendiri pun dulu mempunyai masa bermula, kan, masa bermula lah kahwin dulu. Saya pun dulu memikirkan tanggungjawab suami ni senang je, arah yang sini, macam ni je. Tapi bila kita faham sebenar konsep yang sebenar tentang suami isteri, maka tentu kita akan lebih appreciate pasangan kita. Pasangan kita, okay? Kita akan lebih menghargai pasangan kita, insyaAllah. Kan? Jadi kalau kita tengok, kan, kita alhamdulillah lah sekarang ni orang tertarik untuk belajar ilmu agama, belajar agama, ceramah macam ni, kan? Kalau tidak dulu mana ada, kan? Saya bukannya lahir daripada rancangan selebriti, dai ke pencetus ummah ke, kan, imam muda ke, kan? Tak ada. Tapi tak sangka orang macam saya ni, orang nak dengar ceramah saya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam masa, mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada apa. Tak, ada yang baru masuk, dia fikir dah habis ke weh, kata. Tak saja gurau. Saya kalau tak gurau tak boleh. Saya minta maaf, suara saya dah 4-5 hari macam ni dah. Rupanya Puan pengarah kita pun sama batuk. Tu duduk sebelah tadi, bola lawan kita batuk, kan? Tapi lah musim jaga-jaga. Minggu lepas pun penyakit pun pelik-pelik, kan? Kita dengar, kan?
Tu saya share kata-kata saya dengan semua orang tu. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Buat apa buat rumah besar-besar? Orang makin tak ada, bukan makin ada. Nampak tak? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Minggu lepas penyakit sesama tomato. Apa hal macam tu sangat nama penyakitnya? Penyakit sesama tomato. Dia menjangkiti kanak-kanak dan warga emas. Tanda-tandanya demam dan juga sakit sendi. Travel, melancong seluruh dunia. Jiran sebelah rumah tak kenal. Ini keadaan sekarang ni, taman-taman perumahan. Bukan kampung, kalau kampung tak ada masalah. Ni taman-taman perumahan baru ni. Melancong satu dunia, sana sini pergi. Dah bergaduh dekat dalam flight. Tak tahu tu jiran sebelah rumah dia rupanya. Bayangkan. Air semakin banyak jenis. Air semakin banyak jenis kan. Air extra jos, tembici, tembikal leci. Air apa? Macam-macam air lah kan. Air tu saya sama disanakan dengan abang surau. Air Dracula, sirap tu merah betul. Manisnya cakap lah kan. Air semakin banyak jenis. Air bersih semakin kurang. Belajar semakin mudah kat YouTube, Facebook. Belajar semakin mudah. Guru semakin tidak dihargai. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Pangkat tinggi-tinggi, cakap bodohnya melantun cakap ni. Betul ke ni pangkat macam ni? Cakap ni pun tak tahu, tu pun tak tahu macam mana. Lantik jadi penari, mira pun tak pandai kan? Contohlah kan? Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Ini betul tak? Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati semakin tak ada. Faham tak? Apa lagi? Informasi teknologi semakin canggih kan? Fitnah dan aib semakin tersebar. Hari ni orang fitnah lagi seronok kan? Itulah dia keadaan hari ni. Banyak lagi lah. Jadi apa-apa pun alhamdulillah kita nak belajar agama, tetapi kita kena belajar satu perkara. Wahai wanita bidadari syurga, ingatlah dunia ni sementara je sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Saya tengok sementara dunia ni ada 3. Pertama, pasangan sementara, suami sementara, isteri sementara. Dan menurut kajian, suami mati dulu. Tak tahu kenapa. Suami pendek umur banyak fikir ke tak tahulah. Saya ceramah kat pusat warga emas dekat Jempol, dekat Teratak Sabah. Yang kalau daripada ikut jalan lama kan, bila lalu tu Teratak Sabah tu sebelum pergi Semban tu. Yang lepas Muazzam ke Atung tu kan. Mesti jumpa Teratak Sabah dekat Jempol. Saya pergilah ceramah, masuk dalam tu semua perempuan. Saya kata lah, macam semua perempuan ni menyahun makcik tu. Yang lelaki habis mati dah. Saya punya gelak lah. Berhenti 2-3 minit saya berhenti tergelak. Bergerai mata saya tergelak. Saya tak sangka makcik tu jawab tu. Lelaki habis mati dah. Dia kata. Orang tinggal perempuan aja. Tak iya pula kata kan. Tapi tu sebabnya kan. Sementara. Tu sebabnya mana peluang yang ada tu jaga elok. Dan manfaatkan ke arah yang diredai oleh Allah. Dan begitu juga kalau tengok yang kedua dalam bab harta dunia ni, harta lah harta. Kereta, rumah. Dulu kat Pekan orang nampak rumah besar betul. Aku kalau ada duit nak buat rumah macam tu. Hari ni orang tak heran rumah tu lambak besar lah. Nampak tak? Sampai masa ada rumah canggih lagi. Tiba-tiba konsep moden, tiba-tiba konsep English style, tiba-tiba yang tradisional pula cantik lagi. Adalah yang buat konsep apa. Kadang-kadang lah. Ada je. Sementara kereta besar, sampai masa orang tak heran lah. Ada kereta lagi baru lagi. Ada lagi baru lagi. Motor baru seminggu je. Lepas tu orang tak heran lah. Handphone baru beli baru. Balik dah ambil. Ada lagi baru lagi. Balik dah ada baru keluar. Macam mana? Jadi tak terkejar dengan teknologi hari ni. Setua-tua manusia pun ada grup WhatsApp. Ni WhatsApp. Esok pergi dah. Pakai baju apa? Dia kata kan. Betul tak? Ni yang baju sama ni dah bincang tak nak WhatsApp dalam tadi kan. Saya tahu. Kan tak? Betul. Saya berceramah dekat ada satu, saya tak nak cerita lah negeri mana, makcik tu tua tu dalam telekung tu, ambil gambar tak boleh keluar tangan
Baik orang tua ni kan. Aku pun baca ni terkejut aku macam ni. Dia asyik betul dia. Allah Akbar. Tu yang yang kat Rompin Pahang tu cerita betul. Kat Rompin Pahang masa tu program My House yang repair rumah orang susah kan. Kalau tengok program My House, ada satu rumah dekat, ada dua rumah di kampung Sarang Tiong di Rompin tu. Jadi itu kampung tu buat jamuan makan malam tu. Lepas tu gambar ramai-ramai. Ramai-ramai yang lelaki duduk, yang makcik-makcik tu di belakang. Tengah ambil gambar tu, makcik belakang tu suara free size kata. Aku pandanglah makcik tu. Apalah freestyle lah makcik. Kalau macam ni itulah. Itu freestyle makcik. Lantak lah jadi dia punya. Dia kata dia kata itulah kan. Jadi saya pun ikut je lah kan. Apa. Tapi itulah gambar-gambar kan. Biasa lah tu. Teknologi dia tak ketinggalan. Itu what saya kata kan. Tapi berlebihan cinta kepada dunia kan. Satu lagi, selain pada harta apa lagi? Kedudukan, pangkat. Tak ada apa. Saya bila tengok Puan Diana ni, dia jadi pengarah pengarah wanita. Saya dulu pun dah duduk tempat macam dia lah, tapi saya pengarah nondak, legal advisor. Jadi nombor 1, saya ada 80 orang. Kau jangan tutup lampu ni. Encik Ahmad dah lah gelap, kau gelapkan ni memang tak nampak. Nampak tiang di depan ni. Kau jangan. Kan? Asal tutup lampu ke terbakar? Memang nak tutup ke apa? Mana buka ke apa? Buka lah, sian penceramah muka dah lah gelap. Tak nampak. Jadi kalau kita tengok dalam bab tu, dalam kedudukan, saya dulu jadi pengarah, saya ada 80 orang penguasa bawah saya. Saya ada 10 orang pembantu takbir, saya ada 10 orang bailiff, ada 2 PA, seorang Melayu, seorang India. Pernah ada kedudukan tu. Tapi sampai masa saya pencet. Saya kena pilih sebab saya dah tak tahu mana satu part time. Ceramah part time sudah jadi pengarah pula part time kan. Macam mana? Ceramah hari-hari ada je jemputan kat luar, jadi saya pun buat full time lah ceramah. Hari ni dapat kita jumpa. Dan bila okey. Terima kasih banyak Dan jadi pangkat ni sementara. Bayangkan 1 kali mengundi, 3 kali Perdana Menteri tukar. Tak ke sementara ke namanya tu. Kan besok pilihan raya lagi. Tak tahu tukar Perdana Menteri lagi. Mana kita tahu kan. Jadi tu memang dah lumrah alam. Kita sementara je sifat dia kan. Contohnya Puan Diana tiba-tiba dia malas nak kerja dah, dia kata aku nak bersara lah. Dia pun ambil option berhenti. Adakah jawatan tu dijumut kan? Tu makluman semua tak ada lagi dah pengarah pejabat pengguna wanita. Tak ada. Sebab Puan Diana dah berhenti. Tak ada. Dia kata nak berhenti je, jawatan kosong nak buka dah. Dapat tahu semua orang nak mengintai-intai dia nak pergi jawatan dia. Orang kat jabatan-jabatan lain tu nak pergi lah. Nak duduk nombor 1 ke situ. Contoh lah. Jadi makna kata semuanya sementara sifat dia. Jadi apa pun kita kena ingat kan, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dan kalau kita ikhlas duduk dalam hidup dalam dunia ni, mungkin kita boleh faham dengan sebenar-benarnya hakikat penciptaan kita sebagai manusia, sebagai khalifah, sebagai bidadari kan, sebagai isteri. Kadang orang cakap, kenapa aku dilahirkan sebagai seorang isteri? Kenapakah hidupku begini? Mengapa dia tidak seperti drama yang aku saksikan setiap hari? Melur untuk Firdaus. Dan risik pada hati. Kan? Kesian Haifah kan? Saya tak tengok, saya tahu macam tu lah. Kan? Dengan cerita macam tu lah. Tapi Aina betul-betul nak Haifah kembali. Patut you all setuju Haifah kembali balik ke tak? Sebenarnya saya tanya, sebenarnya you all setuju Haifah kembali balik pada suami dia ke tak? Tak. Oh tak setuju biar dia macam tu ya? Kenapa pula? Cara? Wah. Biar dia bahagia dengan cara dia. Baguslah. Mana suami dia tak ada harapan lah. Tapi itulah kan. Jadi semua kita tengok hidup ni tidak seperti drama ataupun novel yang kita baca. Dia lebih complicated lagi daripada tu. Lebih complicated. Kita ni manusia ni, dia nak satu, tapi bila dah dapat dia lupa. Dulu yes nak sekolah, nak dapat sekolah tadika, dia tidur dengan baju tadika dia tu. Tak sabar lagi sekolah esok tu.
Sekali pergi sekolah, angkat tangan jatuh, tangan jatuh. Waktu rambut belah tepi, bedak bersepah. Dia tengok mama dia elok pula rata semua, dia pun capuk-capuk apa hal. Dia pun tak puas hati kan. Lepas tu lah boring lah sekolah tadika. Dah sampai beberapa bulan dia mula berlihat nak pergi sekolah. Lepas tu lah dengan darjah 1, semangat dia balik. Pun masuk darjah 1. Ramainya senior. Dia rasa dia budak sangat. Dan dia rasa tadika dulu lagi best. Manusia macam tu. Kemudian sampai dia darjah 6. Dia rasa besar lah. Lepas tu tak sabar lah nak tinggalkan. Nanti aku tinggal, aku masuk sekolah menengah. Masuk sekolah menengah, jadi junior balik. Sekolah rendah dulu lagi best. Lepas tu habis SPM, yes, merdeka. Rupanya kena masuk universiti pula, kena masuk college. Kan? Habis college, habis universiti. Kan? Masa tu, nak kerja. Minta lah dapat kerja. Sekali bila dapat kerja, kenapalah aku kerja? Tu sebab hari ni adalah hari yang paling seronok kan? Hari ni adalah hari yang paling seronok. Mana tak payah kerja. Sebab kau dengar ceramah kan? Sebab aku tahulah kalau kerja kerajaan tu, tengok name tag kalau besar nombor plate kereta tu, aku tahu dah kerja kerajaan. Kalau boleh biar satu kampung nampak dari jauh nampak kan. Tapi betul sebenarnya dapat jumpa Samsul Rebat depan-depan. Siapa yang first time tengok Samsul Rebat depan-depan ni? Ya Allah. Okay. Terima kasih banyak lah. Terima kasih lah undang saya. Siap dia orang. Hari tu dia orang jumpa saya. Ya Allah, Ustaz TikTok. Dia panggil saya, Ustaz TikTok lah. Pasal lama aku TikTok pula. Bukan. Yang dalam TikTok tu semua orang edit video saya. Bukan saya yang masukkan. Nampak tak nama bawah tu? Nama sesiapa nama tak? Kan? Tapi redha lah. Hari tu keluar dekat sore Laksa Sarawak tu lagi pula orang tegur saya. Ambil gambar boleh? Non-Muslim. Ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Dia kata. Saya kata bukan. Dia kata. Saya tak adalah terbawa-bawa, tapi masuk bilik air. Tak mana yang sama tu. Malam tu dia tag balik saya dekat IG. Dia kata bukan Adi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof. Agaknya malam tu dia berperasan. Bukan. Agaknya lah kan. Jadi kalau kita membicarakan tentang bidadari syurga, siapa sebenarnya dikatakan sebagai bidadari syurga? Semua orang mengharapkan nak jadi bidadari. Kenapa? Bidadari ni kenapa? Apa yang kita faham pasal bidadari? Dah koma. Bila aku tanya koma, salah. Gelak main kuat, tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tanya itu apa? Bidadari itu apa sifat yang kita tahu? Cantik, dia muda. Itulah, semua mengharapkan kalau boleh dia nak cantik, muda, walaupun dia dah berusia kan. Tapi sampai kadang-kadang dia berhabis-habisan untuk dia kelihatan seperti itu. Itu diluangkan masa untuk wajahnya, untuk tubuhnya dan pakaiannya. Sampaikan setengah orang sanggup hilang rasa malu, sanggup tunjukkan segala-galanya kan. Dia kata saya hafal Quran 15 juzuk kan. Dan saya Muslim, tapi saya tak malu mengaku. Saya free hair. Itu kan free hair tu, kau buka baju tu kan. Tapi saya yakin orang yang macam tu sifatnya, dia tak hafal 15 juzuk. Semua orang boleh ngaku kan. Jadi orang 15 juzuk, kalau lah boleh, saya harap dia dengar apa saya cakap ni. Kalau orang hafal 15 juzuk, dia takkan buat perangai macam tu kan. Jadi dia memalukan sebenarnya. Tu sebab kadang malu. Tu sebabnya Nabi kata ramai orang di akhir zaman nanti, dia kata dia berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Nabi kata berpakaian tapi telanjang. Sebab apa? Dia pakai pakaian tapi kita kena faham, kita kena tutup aurat, bukannya balut aurat kan. Jadi seorang lelaki dayus kan membiarkan isterinya memakai pakaiannya untuk ditonjolkan kepada awam, ditunjukkan kepada umum dengan tahap mendatangkan selera pada orang lelaki lain. Tak boleh, bahaya. Bajunya tu pula lut sinar. Ada ke baju macam tu? Transparent. Batuk tak terjemahkan? Tak ada. Okey, mana saya?
Hari tu sekali dekat sebelah saya dia buat dekat Putrajaya. Baguslah. Tahniah lah, nanti saya pun nak ni. Okey. Okey. Kan hilang rasa malu, tunjukkan ni. Jadi kalau suami dia dayus, bukannya dayus dari segi takut isteri apa semua tak. Dia kena tegur isteri dia. Tak boleh biarkan. Dia tegur. Dia pakai tudung. Macam dulu-dulu dulu universiti tak banyak. Dulu universiti tak banyak masa saya belajar dulu. Kan, jadi dah tahu dah siapa pakai tudung macam ni, dia belajar kat mana. Dulu kalau dia tudung dia macam ni, dua-dua situ, college PTPL. Kalau dia satu atas satu turun, budak ITM. Kalau turun dua-dua, UIA. Dulu macam tu. Sekarang dah banyak universiti, dah banyak college, dah tak boleh nak trace dah, kan. Pakai tudung tapi baju ketat, kan. Dah lah ketat, singkat pula tu. Lepas tu bila nunduk, sibuk lah nak betulkan. Betulkan. Tengok takut orang nampak, kan. Lepas tu seluar ketat, kan. Bukan hanya perempuan, lelaki pun sama. Hari ni lelaki pun sama. Sebab lelaki pula dia pergi gym, tunjuk gambar badan dia berketak-ketak tu dengan pusat dia elok susun. Ada perempuan dia tak suka tengok tu, geli. Dia nampak macam satu ulat yang bergerak macam tu, kan. Kan macam tu. Jadi dia dah biasa dah. Dia dah saya tengok ulat beluncas kat rumah yang sebulat buat macam tu je, kan. Dia senang macam tu, kan. Jadi dia kadang dia tengok macam tu senang, melambak. Tu senang dia. Jadi dia tak geli, yang tu dia tak geli. Dia dah biasa, kan. Jadi mana kata itulah kadang-kadang, kan. Jadi kadang-kadang keterlaluan tak sesuai pula dengan usia kadang-kadang. Lepas tu dia punya ni tak boleh ni meninggikan ni. Tak boleh, kan. Yang sanggul dia saja tambah lagi, kan. Jaga, kan. Dan begitu juga yang penting pada dia, asalkan penampilan tu mendapat perhatian dan juga mendapat pujian dan disanjung. Tu habaq hari ni, kan. Tu dengar tak budak-budak muda ini cakap, saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Ramai ni saya, tapi dia kata kau jadi YouTuber, kalau bangang kau melantun-lantun buat apa? Saya kata macam tu. Saya cakap biar kita ni ada ilmu, kan. Ada ilmu, biar kita orang kata janganlah sampai jatuhkan maruah nak dapatkan view yang tinggi. Tak perlu macam ada orang itu sanggup hina Nabi, kan. Dia kutuk, dia babi-babikan lah, kan, macam tu. Saya malah nak sebut lah ayat yang disebut penuh tu, kan. Tapi dia buat akhirnya makan di rupanya sengaja nak buat konten. Banyak lagi benda lain boleh buat konten, kan. Kenapa sampai kita nak jatuhkan maruah kita? Tak perlulah. Ikan patin contoh, kan. Buat contoh ikan patin. Konten ni ikan patin. Sebab Samsul Mat suka ikan patin. Saya kena sebut awal ceramah supaya sempatlah ready, kan. Jauh-jauh datang, kan. Mihun bagi buah benda. Contoh, kan. Pandai lah nak WhatsApp sesiapa sekarang. Macam tu, kan. Macam tu. Patin goreng. Samsul Mat dia suka patin goreng. Saya pergi, tapi tak adalah. Saya cakap je, tapi biasanya berhasil. Jadi macam tu lah. Jadi dan Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya ke dunia, nescaya akan menerangi langit dan bumi dan akan dipenuhi dengan aroma yang harum semerbak. Penutup kepala salah seorang wanita syurga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istimewanya dari syurga ni, tapi mahukah kita menjadi bidadari yang lebih utama daripada bidadari syurga ini? Tak tentu nak. Kau tengok walaupun kita ni, aku tengok muka aku ni tak ada lah. Dia kata, kan kita rasa macam tu, kan. Macam saya pun tengok tak ada lah. Nak jadi hero dah lambat dah ni, kata. Kau nak berlakon drama jadi hero dah lambat dah. Dah fail lah ni rasanya. Tak boleh. Tapi bila aku tengok muka-muka dekat dalam drama, hero pun muka tak siap pun jadi hero, mana ada harapan juga. Bukan. Sebenarnya Allah Maha Kaya. Allah jadi mata kita ni tak sama, kan. Bila Nabi letakkan syarat-syarat, kan. Kalau kita tengok prasyarat, kalau kita nak cari ciri-ciri, kalau kita nak kahwin ni, cari calon ni macam mana. Pertama, li jamaliha, tengok kecantikan dia, kan.
Rupa-rupanya berbeza-beza. Cantik kat saya tak sama dengan cantik kat orang lain. Kan? Setiap perempuan pun, dia tengok kat bus stand, dia tengok. Berjalan lelaki perempuan. Ya Allah, bininya lawa. Lakinya merayau mukanya. Macam mana muka merayau tu? Yang ni pula cakap, ya Allah, lakinya handsome weh. Kenapa tu jadi bini ni? Betul ke dia bini ni? Kemak dia. Ada je, nampak tak? Sebab Allah bagi tak sama. Pandangan mata tak sama. Macam contoh kan, pada Puris, Nilofa tu lawa sangat dah tu. Daripada saya biasa kan? Dan jadi kami tak berebut perempuan yang sama. Macam tu lah kaedah lah. Dia kaedah dia. Kena faham. Macam tu lah maknanya. Allah maha hebat, Allah maha suci Allah. Kalau kita maha kaya Allah, Allah jadikan manusia ni mata pun tak sama. Tu sebab tengok hari ni kan kita pilih tudung yang terbaik hari ni, harap-harap tak ada yang sama dengan aku. Betul memang berbeza-beza. Yang seorang dia pilih baju ni, baju bomber ni yang terbaik. Aku memang dah kena pakai baju tu hari ni. Hari-hari pakai baju tu tak. Tapi betul lah, maknanya kita akan pilih baju yang terbaik kat kita, mata kita yang terbaik. Tak sama, semua orang tak sama. Allah Ta'ala jadikan macam tu kan. Jadi apakah prasyarat untuk melayakkan diri untuk jadi bidadari syurga? Kita kena tengok bagaimana Allah gambarkan wanita-wanita ni sebagai penghuni syurga. Dalam surah Ar-Rahman ayat 70 hingga 78 bermaksud dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat bidadari-bidadari yang baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maka yang mana satu antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berbaring di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya serta pemaidani-pemaidani yang sangat indah. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan, maha sucilah nama Tuhan mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nampak tak? Kalau kita tengok ayat tu tadi, iaitu bidadari yang baik akhlak lagi cantik parasnya. Baik akhlak. Kalau kita mana perangai kena elok, sopan santun. Perempuan ni dekat luar, insya-Allah. Dekat sini, okey. Assalamualaikum Ustaz. Ambil gambar boleh? Dia baik sangat. Baik, tertib cakap dia. Sampai kat rumah, dia dah buka tutup. Kemang-kemang. Sap. Dengan baju binatang tu. Dia mula cari habitat tu. Kau tengok dia loudspeaker. Pergi mandi. Kan astagfirullahalazim. Satu lorong dengar suara dia tu. Kita betul ke dia tadi yang masuk dalam rumah tu suara dia? Bukan kot. Dia berubah karakter. Hilang dia punya kelembutannya tadi tu. Kan? Tapi itulah dia. Maknanya akhlak yang baik. Lagi cantik parasnya. Maknanya cantik. Tapi cantik tu untuk siapa? Yang berhak. Kalau belum kahwin, untuk mak ayah cantik-cantik. Kalau dah kahwin, untuk suami. Faham? Ini cantik untuk suami orang. Buat apa? Aku ni suami orang. Kan? Tapi kita lawa-lawa hari ni bukan untuk suami orang, tapi nak jaga maruah suami kita. Apa yang buruk sangat dia pakai tu? Bini si siapa tu? Dah jatuh dalam maruah suami kita. Kita lawa supaya orang tahu kita ni cantik untuk nama baik suami kita. Tapi kat rumah kena double. Lagi lain lawanya. Macam tu. Kan? Dia pakai tu, dia dah susun atur dah. Dah susun atur dah kecantikan dia tu kan. Hari Selasa dia pakai baju ikut bentuk badan. Kalau berapa pun dah bentuknya. Berdiri depan pintu je. Suami naik motor terlajak ambil ke parit. Salah rumah aku ni. Betul rumah ni. Rumah kosong betul dah kata. Kan? Kemudian hari hari Rabu pula pakai bikini, siap dengan kain batik ikat tepi. Macam tu kan. Untuk suami kena double. Hari Khamis pakai jaring. Jadi orang lelaki dia bila berbual sama dia kan, "Weh, hari ni apa weh?"
Hari ni kami tak boleh lambat ini. Hari ni jaring ni, dia tahu. Hari ni apa? Kami cari jaring. Macam tu lah contoh. Itu batuk ke tersedak? Kau terbayang sungguh kan? Betul. Ni kata nak jadi bidadari syurga. Kan? Jadi mana kata macam tu lah. Pakaian cantik. Kemudian ia tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Dia tak ada melepang-lepang, ngeliting-ngelitis nak keluar. Nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi sana, pergi sini. Dia seronok duduk kat rumah. Kan? Abang tak apa bang, saya tunggu abang kat rumah je. Tak nak keluar mana lah. Kalau abang bawa, saya ikut lah. Macam tu. Saya kat rumah. Dia nak keluarnya. Aduh. Tadi saya duduk makan dekat restoran apa nama dia? Mana? Mena? Cik Nah. Kak Nah ya? Kak Nah yang ada capati, ada roti canai, ada apa semua. Saja bergurau. Lelaki ni kan, boleh kahwin lebih ni kata. Cubalah kalau nak mati slow. Saya first time dengan ayat tu. Kalau nak mati slow. Saya punya gelak, nanti aku masuk rancangan aku kata. Kalau nak mati slow buatlah dia kata. Nanti pergi tanya dia, betul tak dia kata tu? Saya terbayang, kenapa nak mati slow lah, elok mati cepat biar dia seksa sikit. Betul. Tak dia, maknanya dia tetap duduk kat rumah. Dia kan, dia kata, Cang, abang ingat, abang tak nak ke mana-mana lah, abang nak rehat lah. Abang penat camah hari-hari kan, biar abang duduk kat rumah. Abang, tak ada maknanya kalau saya ke mana-mana kalau abang tak ada. Tempat saya di sisi abang. Macam tu lah. Bila dengar tu, suami okey lah, kita keluar lah. Nampak? Ni komplain ni tinggi. Orang semua di sini. Orang semua pergi jalan syuting. Duduk rumah je. Macam mana jadi bidadari syurga? Komplain tak habis-habis kan? Iya, orang lelaki ni dah biasa travel kan, betul kan? Travel sana sini. Sekali bila nak duduk rumah tu ajak keluar, pening malah kita. Saya beritahu hari tu, malam tu, saya cerita malam, saya tak nak cerita sebelum tu lagi teruk tau. Saya landing di Sanakan, daripada Sanakan. Petang tu saya petang tu saya ceramah di Kuala Lumpur. Malam tu saya ceramah di Jasin. Esok pagi tu Melaka. Disebabkan besok pagi tu Melaka, hotel penuh. Kan musim cuti sekolah, musim mengawan apa semua. Penuh, kuni kahwin jadi tak ada tempat duduk. Balik Seremban balik. So pagi tu pergi camp Sungai Udang. Pergi balik camp Sungai Udang. Daripada camp Sungai Udang, suara saya dah macam ni. Daripada camp Sungai Udang, pergi pula ke Sungai Siput Perak malam tu. Habis Sungai Siput Perak, kemudian kena pergi balik pagi esok tu dekat Pondok Mualim. Tadi di Slim River, Tanjung Malim. Selesai di Slim River, petang tu di Batu Pulau Pinang. Habis di Batu Pulau Pinang, malam tu terus pergi ke Kelantan. Dah lah jam pergi ke Kelantan pula. Esok pagi tu di Kelantan, pukul 3 pagi sampai di Holiday Villa di Wakaf Cik Ye tu. Pagi esok tu ceramah di mana? Ceramah di mana kat Kelantan mula pagi tu? Pejabat apa dah tu? Ni hospital HUSM Kubang Krian. Petang tu di Kompleks Mahkamah Kelantan. Malam tu di Gua Musang. Habis di Gua Musang, terus gerak ke KL pagi semalam UTM Jalan Semarak. Habis UTM Jalan Semarak, petang semalam di Bukit Jalil. Malam tadi Bahau. Habis Bahau, terus ke sini. Alhamdulillah. Tempat yang mati slow tadi, dia begitu slow. Lepas ni Bera, malam ni Jelai. Esok Kedah. Saya baru perasan sebenarnya 3 minggu lepas baru perasan jadual saya 2022 dah penuh. So pada siapa tadi, lepas ni ambil nombor telefon dia nak pergi ceramah tahun depan. Doa tu bayangkan lelaki yang macam tu, rasa-rasa dia fikir tak lepas ni nak berjalan mana, rasa-rasa dia akan cakap macam tu tak? Tak. Tu kadang isteri saya kata, bang, orang perempuan ayat dia macam ni, abang, kalau abang penat tak payahlah. Yelah kalau boleh memanglah nak pergi.
Itu confused tau, kat situ confused. Tapi itulah, dia cubalah, bercuba. Kemudian bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga jin. Maknanya menjaga maruah diri dia. Jaga maruah diri. Kan? Jangan benar sesiapa pun. Pada yang belum kahwin, jaga diri. Pegang pun tak boleh. Sorry kahwin dulu. Betul. Kadang nak pegang-pegang dulu, ambil gambar kat handbrake. Apa masalah kau? Kita seorang ada lagi. La ilaha illallah. Kau nak suruh aku berhenti ceramah ke apa cakap? Nak bagi peringatan sebenarnya jangan ceramah lama ke apa ni? Ya, jadi mana kata kemudian penduduk syurga tu bersenang-senang dengan berbaring di atas pantai cara-cara yang hijau warna sepemadani sangat indah. Makna dia rasa tenang dan segembira berada dekat dalam syurga. Tu sebabnya kalau nak jadi rumahku syurgaku, kita tengok kita ada tak ciri-ciri tu. Nampak Jadi Rasulullah SAW bersabda bahawasanya sungguhnya isteri-isteri ahli syurga menyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat indah. Apa kau gelak pula? Ini Nabi beritahu isteri-isteri ahli syurga menyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara sangat indah. Di antara lirik yang dinyanyikan oleh ahli syurga ialah kami adalah bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik, kami adalah isteri-isteri untuk lelaki yang mulia. Ulang balik, kami adalah isteri-isteri untuk lelaki yang mulia, kami memandang dengan segala kegembiraan dan kebahagiaan pada suami-suami kami. Kami adalah wanita yang kekal abadi, tidak akan pernah mati dan sentiasa gadis. Kami sentiasa damai dan tidak ada rasa takut. Kami sentiasa ada di sini dan tidak pernah pergi. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nampak? Dia menyanyi, dia melayan. Maknanya melayan suami dengan baik. Kalau tak menyanyi, dia cakap bahasa yang baik-baik. Nampak tak? Abang, yang Hindu sangat abang. Abang ni mana? Hindu tau lah, memang tadi teruk betul kau bila air berindu teruk sangat berhal contohlah, tapi nak gambarkan betapa macam tu lah perasaan kasih sayang dia kan. Jadi mana cakap yang baik-baik, layan suami betul, layan suami tu banyak dua masalah kebahagiaan rumah tangga hari ni yang kita tengok. Masalah yang paling besar sekali adalah pertamanya komunikasi dan keduanya seksual. Betul. Pertama komunikasi, kedua seksual. Komunikasi kadang cara communicate, cara bercakap. Yang pertama tegur saja. Assalamualaikum, salam. Kan dapur Allah teruk tu. Ada satu tu dia tegur, dia main fakta pula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berbalik ke? Takkan pun nak pergi fakta. Dah makan belum? Belum. Awak masak tak? Masak lah. Lauk masak. Lauk abang lah. Telur mata dengan ikan bilis. Kat mana nak makan? Kat dapur lah. Takkan kat bilik air. Fakta tu. Tapi yang kita nak tu tegur dengan fakta dan perasaan. Tegur dengan fakta dan perasaan. Assalamualaikum, salam, abang. Nampak perasaan? Dia sambut. Dan tangan dia depa. Abang. Kau buat dulu, kau jangan tunggu suami buat. Dalam banyak kadang-kadang suami yang nak. Sayang, marilah peluk abang. Cuba perempuan depa dulu. Tak boleh ke? Malah yang dia buat. Tapi kau bagi warning dulu. Jangan tu buat dia. Abang, suami pun undur tu 3 tapak tengok nombor rumah. Betul dah rumah aku ni bebe. Kan? Abang, apa tu? Peluk. Peluk mana dapat dia lah. Mana dapat kan? Menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk pasangan, peluk isteri panjang umur 4 saat. Tah mana dia dapat pun tak tahulah, kulang balik je lah kan. Macam itulah dia cakap. Tapi yang pastinya peluk isteri atau suami sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur kan, peluk kan. Sebenarnya tu yang hebatnya. Kadang-kadang orang perempuan sibuk-sibuk nak kurus besar kan, elok gemuk-gemuk sikit. Jadi bila peluk tu sedap-sedap. Ini tak mencabar bendanya. Betul. Peluk tu biar badannya sedap-sedap. Agak lah. Oh, sedap-sedap dari sini. Oh, sedap-sedap. Okey. Badannya sedap-sedap. Tahu? Betul ni.
Jadi mana kata jangan kita sibuk nak kurus-kurus je, peluk tak apa. Lepas dah peluk tu, abang, saya tengok abang pun saya tahu abang mesti lapar kan. Nampak dia cakap dulu. Yang suami pun balas, sayang, abang tadi memang lapar, tapi bila tengok wajah isteri abang ni, hilang lapar. Abang macam tu tahu saya tak masaknya. Kau tak masak? Kau tak masak? Terperanjat lagi. Kau tak masak? Masaklah. Saja je gurau. Gurau je. Dia kata kan. Jadi makna kata dia bergurau. Kemesraan. Nampak? Hari ni kita heran. Tengok rahsia orang dulu. Tanya bonda-bonda kita ni kan. Orang dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Yang sedap-sedap. Aku dah dapat satu tu yang aku buat. Terima kasih dapat ilmu kat sekian. Betul. Dulu bentang tikar mengkuang. Tikar mengkuang makan ramai-ramai. Adik yang kecil tu makan bersepah ni. Makan macam ni suap mah. Betul tu. Mak dia elok-elok makan. Tapi walaupun berterabur, mak kita tak marah, makan sama-sama. Lepas tu semua berebut nak duduk sebelah ayah. Macam dia paling rapat dengan ayah dia. Lepas tu semua berebut peha. Tak dapat peha, kepak. Lepas tu dapat isi tak muka. Kan? Kadang-kadang mak pula mengalah. Ambil lah kepak tu, tak apa. Mak dah makan. Wahal mak tak makan lagi ni. Dulu kan. Itulah. Lepas tu dah habis makan, mak kita gulung tikar tu pergi kat luar, kibas bagi itik dengan ayam makan. Nampak tak? Rezeki dikongsi bersama. Hari ni aja ada meja marble. Bukan marble. Meja mahal. Boleh makan 8 orang. Kejap lagi mama suap. Tunggu, nanti berterabur kau makan. Suami dengan isteri makan berdua aja. Anak-anak makan kemudian. Macam mana nak dapat bahagia keluarga? Dekat. Macam mana nak wujudkan kemesraan tu? Sudahnya kita akan tahu tau. Kenangan tu bukan selalu kita boleh dapat. Nampak tak? Dah lah makan berdua. Hujung-hujung lah. Bergema. Abang. Hulukan laut tu. Apa laki dia? Bini. Pekak ke? Aduh. Makan dah sama tilap lah. Kan? Kebahagiaan. Sebenarnya ramai tak tahu. Ramai yang tak tahu yang bila dah batuk banyak kali tu kena hantar air. Tak, ramai yang tak tahu sebenarnya bila kita makan sama-sama, kita sendukkan lauk letak dekat anak kita. Kita letak lauk dekat anak kita, lebih besar pahalanya daripada bagi makan anak orang lain. Pahala sedekah. Pahala sedekah. Tak apa, sabar, kejap lagi dia sampai. Jangan risau, tak apa, saya okey. Maknanya kalau kita ambil lauk letak dalam pinggan anak kita, kan, anak kita makan, sama pahala sedekah dan lebih besar pahalanya daripada bagi makan anak orang lain. Itu sebab kena makan sama-sama. Ya, bidadari syurga ni, bidadari syurga. Lepas tu suami pula suapkan isteri dia, abang nak sayur tu sikit. Abang, anak tengok kan. Buka mulut. Anak tengok, biarlah dia tengok. Aku pula, you isteri I kan. Yelah. Bila dia suap, anak-anak yo. Anak tak pernah nampak kan. Jadi gembira lah kan. Jadi macam tu lah. Dan ramai sekarang pula wanita-wanita sanggup menjual suara, menjual wajah, menjual tubuhnya semata-mata untuk mendapatkan harta dan kemewahan. Kan? Jadi saya tak kata semua penyanyi lah. Kadang penyanyi tu dia carrier yang memang dah dipersetujui oleh suami dia. Tu saya malah nak komen panjang lah kan. Tapi mereka juga mengeluarkan duit yang berhabis-habisan untuk mengekalkan kecantikan, sedangkan mereka tahu bahawa satu hari nanti semua akan tua, ditimpa banyak penyakit dan akhirnya akan meninggalkan dunia. Jadi apa yang harus kaum wanita lakukan untuk menjadi bidadari syurga?
Yang pertamanya, menjaga rukun Islam. Apa dia jaga rukun Islam? Pertamanya, kita jaga solat lah, kan? Mengucap kita tahulah, jaga solat. Jaga solat. As-salatu imaduddin, jaga solat kita. Orang perempuan, tak ada tempat lain yang paling kuat kita boleh mengadu pada Allah Ta'ala. Saya faham orang perempuan paling banyak terseksa. Perempuan banyak mengadu dengan saya pasal rumah dia selalu padam lampu. Bukan kat rumah, kat dewan aku ni tak tahu apa hal lagi ni kan. Ke dia memang ada perkataan yang aku sebut tak akan menyebabkan lampu tu padam ke apa? Tapi memang ya, ramai perempuan yang mengadu dari segi hak dia. Perempuan kena pukul sampai bengkak-bengkak muka. Ni dah bengkak-bengkak muka kena pukul ni. Tapi orang suruh dia report kan. Kau saudara mara dia, pergilah report polis. Pergi. Janganlah, saya yakin dia boleh berubah. Bengkak ni, berdarah. Tapi sayang dia besar. Kan, ada banyak perempuan yang macam tu sebab dia tak tahu hak dia, dan kadang-kadang dia ingat dia tak nak kepada dia. Itulah lelaki, itulah segala-galanya kat dia. Dia tak nak je menjadi seorang ibu tunggal. Dia tak nak walaupun suami dia pukul, pada dia bergantung betul pada suami dia tu. Itu yang kadang suami kena faham. Itu sebab selalu yang dalam ceramah saya baru-baru ni pun adalah yang tak puas hati, terutama lelaki lah. Boleh saya cakap, orang perempuan dalam rumah tangga, tanggungjawab dia dua je: melayan suami, melahirkan anak. That's all. Tanggungjawab perempuan dua tu je: melayan suami, melahirkan anak. So, layan suami betul-betul. Kan? Kata Nabi, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Nampak? Tapi bukanlah saja-saja cari unta tu. Bukan belakang unta, belakang kobra kan. Tak, maksudnya, mana bila suami berkehendak tu, kalau boleh tunaikan lah. Kan? Kalau ABC, bagi tahulah, bang, ABC, Allah bagi cuti. Bagi tahu. Kan? Bagi tahu. Tapi dalam banyak keadaan, suami minta ke? Suami minta dulu baru dapat ke? Atau kita yang minta? Angkat tangan. Cuba kita, biasanya suami minta ke atau perempuan minta? Cakap. Saya tanya. Macam ni lah. Bos suruh buat kerja. Kan? Bos buat kerja. Kita pun buat. Mana lagi besar point? Bos suruh buat kerja kita buat, ataupun sebelum bos suruh kita buat dah? Mana lagi bagus? Bos suruh kita buat. Tapi kadang-kadang bos baru nak suruh, dah saya dah siapkan dah. Iya ke? Contoh. Mana lagi bagus? Yang kedua tu lagi bagus. So saya tanya, dalam banyak keadaan orang perempuan minta ke ataupun suami yang minta? Cakap. Banyak keadaan siapa minta? Suami minta. That's why. Sebenarnya you all kalau nak pahala banyak, you all dah standby dulu. Ada satu kisah tu, yang perempuan dia tak nak layan suami. Ya Allah, susah. Terima kasih banyak kan. Dia dah tahu daripada camah-camah saya, memang kalau dalam bab menghidangkan air ni kena ada adab. Dia kena ada alas. Nampak? Bagus. Dia dah tahu, nampak ni. Gelas dan ada alas. Walaupun pasangannya tak kena, tapi kita tapi dia takut daripada kena bahan, biar aku sentiasa kena, tak kena tu lain cerita. Janji ada alas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi dia ni ada satu kisah ni, dia tak nak layan suami dia. Pening boleh dia. Suami dia kata, pening saya ustaz. Bini saya tak nak layan saya, dia sibuk sangat. Ya ke lah, takkan dia tak layan kamu langsung? Ada. Tapi dalam setahun tu adalah 2-3 kali. Lompat teruk sangat. La ilaha illallah. Tak apa, bagi dia jumpa. Saya biasa nasihatkan, jumpalah dengan ustaz tu. Apa hal ni ustaz? Betul ke saya dengar kamu tak layan suami kamu? Ustaz, saya pun belajar agama kat tu. Rumah ayat ke? Saya ni bukannya tak layan suami saya, tapi saya sibuk. Saya pengurusi kelab wanita dekat taman saya pengurusi tukang masak, saya ketua pahaban berjanji, semua saya. Jadi kadang bila balik tu saya penat. Bukan saya tak layan dia langsung. Dan setahun tu ada kat lah 2-3 kali bagi can dia. Apa hujah ustaz ni? Ustaz tu pun cakap, dia pun jumpa satu hujah.
tahukah kamu, pahala kamu melayan suami kamu, ni dia cakap tau, sekali kamu layan suami kamu, pahalanya ibarat bunuh 10 orang Yahudi. Tak payah pergi Palestin, Israel, layan suami 10 Yahudi mati. Ya ke Ustaz? Ya. Balik tu lain macam. Suaminya, Assalamualaikum. Salam. Hal pula bini aku. Sampai kat atas meja tu, siap masak 2 lilin tegak, segala macam binatang masak. Ayam, ikan, itik salai, semua, rendang, maman, semua tu. Dah makan. Lepas tu malam tu, abang kita salat sesama. Tak pernah jadi. Baru sekali tegur jadi tu. Lepas main maghrib, okey lagi. Lepas main isyak, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa walhamdulillahirrahmanirrahim. Mengangkat bini dia ke depan. Abang, apa dia? Jom kita bunuh Yahudi. Dia ajak dia bunuh Yahudi tu. Dia kata bagus betul. Jadi tu pukul 3 dia kejut laki dia lagi. Bang, bangun bang. Bangun bang. Apa dia? Ada lagi Yahudi nak kena bunuh ni. Sudah tak berhenti pula dia. Pukul 5 dia kejut dia. Bang, bangun bang. Bangun bang. Apa benda? Subuh. Kena apa tadi? Dia pun masuklah bilik air, mandi, siap apa semua. Kan? Kejap-kejap lagi nak masuk subuh tu, dia pun duduk kat ujung katil sementara tunggu subuh tu. Bini dia rapat. Bang, macam sempat dia bunuh Yahudi ni. Suami dia menyahut, kau nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku tu? Saya malah buat cerita ni satu je. Orang lelaki kan balik, Ustaz balik lu Ustaz, nak bunuh Yahudi tu ke masalah tu kan? Mana bawa cerita tu. Tak, tapi apa yang saya sebut ni sebenarnya bidadari syurga ni, saya kata sebenarnya orang perempuan kan, senang masuk syurga. Nabi dah kata dah, perempuan senang masuk syurga. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, jaga 4-4 ni, masuklah ke dalam syurga. Ikut mana-mana pintu, ikut pilihan hati kamu. Nabi dah sebut. Siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu, dapat masuk untung. Jadi itu sebab saya kata tadi, orang perempuan kerja dia layan suami, melahirkan anak. That's all. Kemas rumah, cuci rumah, sental bilik air, lipat kain, basuh kain, sidai kain, kemas rumah, jaga anak, bela anak, besarkan anak, semua kerja lelaki. Sempat rekod? Bang, tadi bang kan saya dengar ceramah. Samsul Ubat kata tanggungjawab perempuan ni, kau dengar sangat cakap Samsul Ubat tu. Dia kata cuma dia ada cuma dia kat situ. Cuma orang perempuan kebiasaannya dengan penuh rela hati memangku tugas suami tu. Faham tak? Itu sebab tak fahamkan betul-betul ni. Maknanya kerja tu bukan kerja perempuan. Besarkan anak lah apa semua tu kerja suami. Kalau tidak, ya faham, dengar tu, tapi terpaksa buat lagi ya. Saya faham. Saya dengar orang perempuan ni bisik pun saya dengar. Bukan ketiblahan. Tadi saya lalu tadi tingginya saya dengar tadi tu. Saya dengar buka emas tadi dalam TV nampak tua kau hajam tu pun saya maafkan, saya tak ada masalah. Dia bisik-bisik tu saya dengar dia risau. Jadi memang betul tu sebabnya Nabi dia takkan susahkan isteri je untuk benda ni boleh buat sendiri. Kalau dia nak minta tolong boleh cakap, wahai isteriku, kan dia cakap elok, boleh tak tolong buatkan air untuk abang? Dia kan cakap elok. Macam tu juga macam Nabi panggil, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Nampak? Itu sebabnya orang perempuan, kita sebabnya rahmat ni, rahmatan lil alamin, Nabi datang bawa Islam ni antaranya menyelamatkan wanita seluruh dunia. Kalau tidak dulu wanita ni label dia apa? Kita tahu kan dulu orang perempuan zaman jahiliah dia buat apa?
Ada naikkan bendera depan rumah supaya lelaki-lelaki boleh singgah nak bersama dengan perempuan tu. Dia akan bersama 10 lelaki sampai mengandung perempuan tu. Bila dah mengandung, dia punya pendeta rahib pada zaman tu yang jahiliah ni, dia akan tengok baby ni muka yang mana satu. Punya teruknya macam main tikam-tikam macam tu. Punya teruk kedudukan wanita dulu, tapi sekarang tak. Kan? Tu sebabnya orang perempuan, pertama benda ni saya sebut, tu sebab orang perempuan buat dia basuh kain dia apa, sebab dia buat untuk suami. Maknanya kita dapat pahala lagi besar sebab buat tugas suami. Tu sebab orang lelaki macam mana boleh lambat masuk syurga, semua neraka lelaki ni, termasuk yang cakap ni. Betul, bukan senang. Tu sebab orang perempuan jangan komplain. Orang gemar-mungut masalahnya. Macam-macam saya buat untuk abang. Saya masak untuk abang hari-hari. Malaikat ni padam pahala. Padam pahala masak hari-hari. Masak hari-hari padam. Kan? Baik kau tak rakam kat kalau kau tergelak depan handphone kau macam tu. Kan? Betul. Kan? Lepas tu hari-hari, lepas tu sakit belakang nak mati sangat. Saya yang picit belakang abang. Tengok pahala picit padam, pahala picit belakang. Ayo, saya lahirkan 7 anak untuk abang. Mak, 7 anak untuk bayang pahala beranak. Ibarat mati syahid tu, punya besar pahala tu pun padam. Rugi. Tengok orang lelaki, mana pernah ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni? Senyap je lah. Tu buat perempuan kalau marah macam-macam nak saya buat untuk abang. Apa dia? Lu fikir sendiri macam tu. Jadi kita tak sebut. Jadi tak adalah kena padam kepala, faham? Macam tu je. Iya. Tu sebab saya kata tadi, makna kata layan suami melahirkan anak itu saja, tapi orang lelaki ni dia tak mampu buat yang lain tu. Jadi orang perempuan lah yang tolong buat. Bukan lelaki tak boleh buat. Sebenarnya orang lelaki jaga anak lagi baik daripada perempuan jaga anak. Jangan tak puas hati, kan tak puas hati. Korang macam tu lah. Itulah korang masalahnya. Kau tak dengar habis aku muka tak puas hati tu tak boleh sorok. Pahala. Cuba sabar. Kenapa orang lelaki jaga anak lebih baik daripada perempuan jaga? Sebab orang lelaki itu saja yang dia buat. Bila dia jaga anak, dia tak buat benda lain dah, jaga anak je. Dia duduk apa hal tu? Jatuh tak? Duduk. Apa lagi? Jalan. Itulah dia buat pagi petang. Sebab jaga anak. Orang perempuan maksud jaga anak tu adalah sambil dia masak, sambil dia basuh kain, sambil dia basuh pinggan, sambil dia jemur kain, sambil dia masak sedap-sedap. Lain pula. Sikit je. Jadi betul. Makna kata kalau kita tengok orang perempuan tu sebab kadang-kadang dia tentang apa benda tu la ilaha, dia sambil marah anak dia kan. Lepas tu astagfirullah, budak ni jangan hangus pula, hangus pula. Itulah betapa tu sebab kalau saya lah boleh naikkan dalam critical isteri saya akan naikkan. Betul. Kadang kalau duit lebih ni, ni duit camah kuliah subuh abang kita ni ambil lah untuk ayah. Abang ni susah, tak pernah ditolak tau. Masa je nak tengok kalau ada hari tertentu, tak ada tu bang, banyak, tak ada, ambil. Kan? Tapi betul, itu dia orang perempuan kena ingat. Dan begitu juga saya selalu sebut dalam bab ni, saya kata apa tau, tu excited sangat tu. Kalau mak ayah, ni satu lagi nak cerita, kalau mak ayah kita sakit, mak ayah suami sakit dengan mak ayah isteri sakit, tu saya selalu sebut, orang lelaki tak boleh paksa isteri dia jaga mak ayah dia. Ingat ni, seorang suami tak boleh paksa isteri jaga, tapi kebiasaannya isteri yang baik, bang, mak ayah abang, mak ayah saya juga, dia tolong jaga. Dan suami tak boleh halang. Nanti dulu habiskan yang pertama. Kalaulah suami ni minta isteri dia tolong jaga mak ayah dia, dan isteri jaga mak atau ayah atau kedua-duanya, sebaik-baik suami dia memberi sagu hati kepada isteri dia sebab tolong jaga. Saya ambil lah duit. Kadang jangan dia tak sebut pun, ambil ni duit belanja. Pula bang, ambil je lah. Tapi suami mungkin niatkan untuk sebab jagakan mak ayah. Terima kasih bang, tentu kan. Bagi hadiah ke apa, kita kisahlah. Mak ayah isteri sakit pula,
suami tak boleh halang isteri dia nak jaga mak ayah dia sakit. Ingat tu. Tetapi kalau suami halang, abang tak izinkan kau duduk rumah, abang tak izin kau keluar rumah jaga mak kau. Contoh, isteri yang menurut kata suami dia dapat pahala, suami berdosa. Faham ni saya beritahu bagi faham betul ni. Ramai yang tak faham benda ni kadang. Dia bagi dia peluang berbakti pada mak dia tak sihat. Mak dia duduk Kelantan, jauh. Kalau kena kulit Kelantan, gila kan. Jadi mana itulah dia. Kerana itu antara perkara-perkara basic. Itu sebabnya bila di sekarang ni kita tengok peraturan, terutama bab poligami, saya faham ramai yang mengungut dalam bab poligami. Sebenarnya satu je saya pesan kat semua, jangan menentang hukum. Kita cuma marahkan pelakunya yang tidak adil. Itu saja. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi benda kahwin poligami ni boleh sebenarnya kalau mampu. Tu ayat dia. Yang seorang pun tak mampu, macam mana nak lebih? Betul tak? Saya cuba itu kan. Jadi makna kata, contoh, saya berbincang dengan Puan Diana tadi. Dalam mahkamah, bila hakim panggil, sebab sekarang ni peraturan di mahkamah-mahkamah di seluruh Malaysia, dia tak ada lagi dah mendapat keizinan isteri pertama. Tak ada lagi dah. Ya, semua tahu tak? Oh tahu. Oh tahu. Okey. Dia tak ada lagi dah keizinan isteri pertama. Tetapi kebanyakan negeri dia akan memanggil, kecuali Perlis tak salah saya, dia akan panggil isteri untuk datang ke mahkamah. Dia akan beritahu saja, maklumkan saja. Sekarang saya nak maklumkan suami puan dia berhasrat untuk berpoligami. Jadi puan ada apa perbantahan? Masa tu penting peranan seorang isteri. Kalau nak bantah, jangan emosi. Saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Hati saya sakit. Saya bersama dengan dia 20 tahun. Apa yang kami tak lalui? Memang bunyi itu dramatik dah. Tapi hakim akan luluskan. Hakim tanya, ada apa perbantahan tak? Ada beberapa bantahan yang Arif. Yang pertama, suar dalam dia pun saya yang beli. Faham tak? Maknanya tunjuk ketidakmampuan dia. Kalau betul. Kedua yang Arif, belanja makan kat rumah, makan pakai anak, dia tak pernah bagi, semua daripada gaji saya. Saya bukannya melarang poligami, kahwinlah kalau dia mampu. Saya takut nanti memudaratkan kedua-dua keluarga kalau betul dia berjaya dapat permohonan poligami ini yang Arif. Cakap macam tu je. Jadi kita niat lillahi ta'ala. Jangan kerana emosi, tak ada. Itu saya pesan kat orang perempuan. Tapi kalau memang ada keadaan saya izin lah, suami saya ni tak tahulah. Nafsunya pun dah macam apa dah saya tengok ke dia. Dah macam rimau terlepas dia kata kan. Macam tu lah kan. Jadi mana kata tenang, orang perempuan jangan jatuhkan maruah kita dalam mahkamah. Dalam mahkamah tenang kena cakap. Memang kita sedih, sebab mana tak sebab. Kan? Saya membayangkan macam ni tau, saya kata orang lelaki dia kena bayangkan macam ni je. Kalaulah poligami itu boleh pada orang lelaki, saya kata, pada orang perempuan juga kan, membayangkan apa yang kita buat dengan isteri kita tu, suami tu buat apa, isteri kita buat dengan lelaki lain. Macam tu. Itu maksud dia. Yang orang perempuan susah sangat nak terima tu. Dia memerlukan kekuatan yang tinggi, keimanan yang tinggi. Kan? Bukan senang, tapi benda tu boleh. Jadi makna kata kena berlapang dada dalam hal tu. Cuma kalau dalam bab bantahan, bantah dengan jujur. Cakap tu kenapa saya tak bagi Arif. Sebab nafkah anak pun banyak terlepas. Duit yuran anak tak bayar. Saya yang bayar. Beli belanja dapur semua saya. Dia bukan buat apa. Yang dia tahu duduk rumah tengok TV je. Dia kejap tak macam mana yang Arif. Kata, saya tak nak nanti besok lagi berdosa dia. Saya tak nak. Saya ni demi nak memelihara agama, memelihara keturunan. Tu sebab saya harap jangan. Sebab ada berlaku di Shah Alam, di Mahkamah Tinggi Shah Alam tu, datang satu pasangan yang dia dah kahwin bertahun-tahun tau. Dah kahwin bertahun-tahun. Kemudian dia nak sumpah laknat je sebab dia tak mampu nak bawa saksi daripada Kemboja. Dia kahwin dengan perempuan Kemboja. Lepas tu dia sekarang isu dia, anak dia tak boleh masuk sekolah sebab anak tu tak sah taraf. Ada satu pasangan di Damansara kahwin
dah setahun lebih tak daftar, hidup macam tu, tak tahu ya ke tidak. Lepas tu buatlah kad nikah palsu lah tu. Buat kad nikah palsu yang pakai laminate. Mana ada yang pakai laminate tu lagi dah? Okay. Semua pakai kad macam kad matrix yang IC tu kan. Orang pakai macam tu lah. Tu sebab orang perempuan hati-hati. Sebenarnya orang perempuan kena banyak sabar. Banyak sabar. Hidup dalam dunia ni orang perempuan banyak sabar. Sebab orang perempuan ni kedudukan ni memang syurga dah confirm dah. Sebelah kaki dah ada. Cuma tinggal lagi bila Nabi tengok tu, ramainya dekat dalam neraka tu sebab apa? Sebab puncanya itu tadi. Yang nombor 1, nombor 2 okey, solat, puasa okey. Tapi jaga maruah diri. Jaga maruah suami. Yang ketiga. Dan keempat, taat perintah suami. Yang tu yang susah sikit, mencabar. Kadang-kadang kita ni nak melawannya kan. Nak pula jawatan kita pengarah. Contoh lah. Contoh. Tak adalah saja gurau. Jadi mana kata, ada benda lah yang kita boleh bincangkan baik-baik kan, suami isteri. Tapi buat poligami ni banyak yang merosakkan adalah pelakunya. Anak terbiar kan, lepas tu isteri tak makan, lepas tu nak keluar, nak pergi kerja kan, semua macam-macam lah. Lepas tu dengan anak-anak ni pun tak kenal ayah dia pun ada. Dahsyat sekarang ni kan. Hari tu waktu PKP lagi lah, ramai yang tak boleh balik jumpa kan, satu dengan yang lain dah banyak lah. Tapi apapun kan, doakan yang terbaik ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi maknanya bidadari ni boleh jadi bidadari, tapi yang paling mudah sekali ikut perintah Allah. Tinggalkanlah apa yang Allah Ta'ala larang. Jangan kita buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Saya nak tanya, untuk jadi bidadari contoh, kita buat semua untuk kahwin, tapi kini dah berpuluh-puluh tahun kahwin, hati kita sakit, kita tak ada kasih sayang bersuami, macam tu layak untuk jadi bidadari. Susah betul soalan itu. Dia lah, dah betul berpuluh tahun kita memberikan kasih sayang dan cinta kita pada dia kan? Tapi tiba-tiba dia mengecewakan kita, dia menyakitkan hati kita kan, menyakitkan hati kita, menyebabkan kita tawar hati pada dia. Okay, satu ya. Itu sebabnya saya selalu bila bagi kursus pra-perkahwinan kan, yang mana Muim tak pernah ajak saya kursus pra-perkahwinan, saya kata kena ingat tau, setting yang paling penting adalah sebelum kahwin. Sebelum kahwin, kita bukan pergi mencari isteri, bukan mencari suami, tapi mencari ibu atau mencari ayah untuk anak-anak kita, pertama. Kedua, kita bukan meminang daripada mak ayah dia, tapi sebenarnya kita minta daripada Allah supaya bukakan hati mak ayah dia menerima kita sebagai menantu dia. Faham konsep meminang tu? Dan bila berkahwin saja, pada malam pertama, bukannya apa yang berlaku yang gitu tu, tapi nak beritahu pada malam pertama kita kena mulakan dengan satu setting. Setting ni penting tau. Malam pertama bila duduk dalam dekat atas katil pengantin ni kan, cakap kat dia, salam sayang, salam. Dia pun perempuan dengan berdebar dalam bilik ni, duduk dia tunduk kan, sayang, salam sayang. Salam. Dia cium tangan, lepas tu suami tak lepas. Apa ni bang? Cik kan. Suami tu cakap, ni abang nak cakap sikit, sambil pegang tangan beritahu, abang bukanlah anak malaikat, abang ni anak manusia, tak lari daripada buat salah dan silap. Jadi kalau abang ada salah silap, tolong tegur abang, jaga abang. Benda tu penting. Malam first bukan kira geramnya. Ini masuk malam pertama, tutup betul gelutang. Yang bini tu matilah aku. Itu penting. Setting yang first tu penting. Jadi bila kita biar kan, macam first tak ada setting macam tu, kita rasa bercinta, indah aja semua. Tu yang bila sakit hati tak boleh hilang tu. Kita kalau boleh lah, cuba bawa balik hati tu, bawa istighfar. Sebab apa tau? Sebab ingat antara golongan yang masuk syurga adalah orang yang menangis kerana Allah, bukan menangis kerana manusia. Buat apa sakit hati kita untuk manusia? Tu menyebabkan kita masuk neraka je. Buat apa? Betul tak? Baik kita menangis kerana Allah, ya Allah,
Kau berikanlah ruang ke hati aku ni, berilah kekuatan pada aku, kepada hati aku untuk terus mengasihi suami aku walaupun dia banyak menyakitkan hati aku, ya Allah. Mudah-mudahan adalah ruang syurga tu untuk aku, ya Allah. Betul? Itu semula-mula isteri buat macam tu. Lelaki ni kadang perangai macam tu. Saya pernah tengok lelaki malukan isteri di depan orang ramai. Ya Allah, kau ni bodoh, apa pun tak tahu, bodoh di depan semua orang. Jatuh maruah isteri tu. Kan, betul tak kan? Pernah tak tengok keadaan macam tu? Kadang dalam adik-beradik pun ada kan suami dia macam tu. Itu pembengap sangat. Engkau lah lembab. Malu isteri, jangan. Tu sebabnya nak bergaduh suami isteri dalam bilik. Tak tahu dah settle lah. Kan dalam bilik gaduh tak lama. Jadi nasihat saya pada puan, saya faham. Ada orang mungkin, saya tak nak tanyalah detail apa yang menyakitkan hati tu. Saya tahu mesti besar lah. Tapi cuba ambil macam tu. Sebab kesakitan ni macam mana pun dia suami kita. Macam mana pun dia suami. Kan? Selagi mana dia tidak menyuruh kita buat benda yang menentang syarak, kita ikutlah. Buatlah yang terbaik yang kita boleh buat. Tapi, ya Allah, kau bagilah kekuatan ke hati aku ni. Macam tu je lah yang boleh saya katakan. Sebab kita bukannya anak malaikat yang sempurna. Kita anak manusia yang tak lari daripada buat salah dan silap. Itulah sebesikit yang saya boleh berikan. Soalan seterusnya. Tanyalah. Tadi Puan Diana tadi mengandaikan memang ada soalan. Dia nak tanya tu, kalau dia nak tanya tak apalah, tolonglah terjemahkan kalau ada soalan nak tanya. Tak ada, tak ada. Tak ada. Tanyalah. Ada masa lagi ni. Okey. Tadi Ustaz cakap tadi seorang isteri tu bila time dia marah dia muak semua benda. Tapi itu pahala akan dipadamkan maksudnya. Cuma saya nak tanya apa pula pandangan Ustaz bila macam bila suami isteri tu dia merubah tapi dia bukan merubah sebab dia menyesal ke apa, tapi dia nak mengingatkan lelaki tu apa yang dia dah buat untuk kebahagiaan ni. Lelaki kan kadang benda tu semua. Macam mana Ustaz? Itu sebab dia jadi pengarah perempuan wanita tu. Betul dah tu. Tak macam ni. Itu saya kata tadi. Saya selalu pesan kat orang lelaki. Saya cakap kan, dalam ceramah saya kata, bila balik rumah, sebab kalau sebab contoh saya sedar, setting saya sedar, patutnya jaga anak ni kerja lelaki. Patutnya kemah rumah, masak ni patut kerja suami. Tapi orang perempuan tolong buat. Bila kita sedar macam tu, senang. Jadi kita balik rumah, ya Allah cantiknya rumah ni. Terima kasih lah yang tolong kemah. Abang tak terbuat ni dia yang. Terima kasih lah yang. Tahu tak apa. Orang perempuan kan. Dia orang perempuan ni bila dia dengar tu dia bahagia dah tu. Makanan orang perempuan ni kat sini. Bukan kat sini. Ni. Makanan orang perempuan. Dia kepuji-pujian tu. Orang lelaki ni tak sangat. Yang penting settle masalah dia. Jangan kau bising sudah. Tu je. Kan? Jadi macam masuk bilik air. Ya Allah. Saya pun lepas sental bilik air ke? Berkilat ni. Tadi penat. Terima kasih yang abang pun tak terbuat macam ni. Bila cakap, dia tak tanya lah. Masalah bila bini tanya, tu susah. Abang perasan tak bilik air tu? Sudah. Kawan tahu-tahu terberak mandi. Jadi tak tahu pasal apa benda ni kan. Abang perasan tak bilik air tu? Kenapa? Kau renovate ke? Bukan. Dia marah-marah. Jadi kadang tu sebabnya saya kata tadi, untuk mengelakkan tu, seboleh-bolehnya bukannya mengungkit. Ayat orang perempuan yang paling best, saya bukan nak mengungkit tau. Tapi, dia sebut lah. Mengungkit lah tu. Faham tak? Tapi cuma lain lah kalau dia tanya, pernahkah awak buat sesuatu untuk saya? Pernahkah awak keluar duit untuk saya? Ada? Saya bukan mungkin awak yang tanya Kenapa pula? Masa bila? Abang lupa abang nak berniaga dulu, abang pakai duit siapa? Abang lupa dulu ingat tak abang sekali tu abang nak keluar dari rumah, duit abang tak ada. Abang ingat tak? Saya nampak dalam wallet abang kosong, saya masukkan berapa RM50. Ingat tak? Ingat tak? Kan? Itu tak apa. Tapi jangan kita sendiri nak mengungkit. Sebab hidup dalam dunia ni 5 perkara. Pertama sabar, kedua syukur, ketiga tawakal, keempat redha, dan yang kelima tu ikhlas. Ikhlas ni berbuat sesuatu bukan mengharap ganjaran dan pengiktirafan manusia, tapi mengharapkan pengiktirafan daripada Allah. Biarlah kita tak dapat kebaikan apa pun, mungkin Allah simpan untuk kita akhirat besok. Itu yang penting. Okey tak tu?
Kalau boleh elakkan mungkin. Tapi kadang bila dah bergaduh kadang terkeluar juga kan. Yelah, macam saya kadang saya cakap kan, yelah abang ni tak buat apa-apa pun untuk ayang. Tak pernah pun yang cakap abang cakap macam tu tau, dia kata kan. Jadi dia nak mujuk-mujuk macam tu lah ayat. Yelah abang dah buat banyak kan untuk keluarga ni, dia cakap macam tu lah ayat. Saja nak mancing-mancing kan. Okey, ada apa tadi tak cakap tadi? Nak tanya je. Tak ada. Hai, takkan tak ada soalan. Nak ambil gambar je. Gambar tegak RM10. Mana ada suami cakap macam setiap itu sekarang? Mana ada suami cakap macam ustaz sekarang? Memang tak ada. Saya pun tak cakap macam saya masalahnya. Ini saya bagi contoh dalam ceramah. Kan? Tapi apa yang saya cakap ni realiti. Memang betul tak ada dah suami yang cakap dengan isteri. Tapi saya memang macam tu. Tanyalah orang lain. Kalau saya berbual kat telefon dengan isteri saya macam mana? Abang benci betul dengan jadual ni yang. Kenapa pula? Saja dia nak pisahkan kita tau yang kata. Penuh jadual abang. Iyalah tu. Isteri saya dia hiburan tu. Memang saya cakap macam tu. Orang ingat ada setengah pecamah dia letak dekat dalam ni. Tapi kat rumah dia tak macam tu. Bempak letak. Tak ada saya mau cakap macam tu. Kan? Dia cantik betul isteri abang ni. Ni si baiklah yang pilih abang. Tidak tak tahulah. Saya cakap tu. La ilaha illallah. Wallahi. Sekejap saya call. Sekejap lagi bagi cakap ya. Tak. Memang ya. Sebab apa? Kita cakap dengan isteri kita tak untuk orang lelaki. Orang lelaki pada saya ada peluang cakap. Sebab besok bila isteri dah tak ada, itu yang kadang-kadang orang lelaki ni dia fikir cari perempuan lain, tapi still tak dapat kepuasan. Sebenarnya tak, kasih sayang ni Allahuakbar. Kenapalah tak? Sebab saya tengok arwah abah saya dengan mak saya kan. Satu, memang dia orang tak pernah cakap ayat-ayat I love you too. Dia tak pernah cakap. Tapi satu benda yang saya perhatikan mak ayah saya, dia tak pernah bergaduh depan anak-anak. Paling tidak lah. Dia cukup jaga. Arwah abah saya ni manusia paling kelakar sekali. Dia buat lawak je. Kita orang gelak je. Kan? Ada je benda yang dia nak menjadikan benda tu gelak. Cuma kalau dia serius, kita tak ada lah. Dia biar kan. Sebaiklah saya tak macam dia kan. Orang kelakar betul. Tapi betul. Wallahi saya cakap, saya dengan isteri saya memang saya cakap macam tu. I love you, sayang. Itulah abang ni penuh. Abang ni kerja teruk sangat. Tak apalah. Nanti abang balik lah. So abang balik cakap tu. Kita cakap elok. Sebab dalam masa kita tak tahu. Kalau cuma tengok Syuaib dengan Siti Sarah kita tak tahu. Rupanya itu momen terakhir dia kata. Dia kata tunaikanlah permintaan terakhir. Kalau kita kadang-kadang kita tak tahu permintaan itu mungkin tu permintaan terakhir. Kerana dia nak benda besar-besar pun orang perempuan ni kan, orang lelaki kan. Benda kecil-kecil je macam Habib jual kan. Itu yang tak terdaya tu kan. Lagi satu nafkah. Saya kata tadi kan kita bincang pasal nafkah. Bagi nafkah kat isteri. Nafkah bagi isteri. RM10 pun bagi. RM10, RM50, RM30 bagi setiap bulan. Dia dah satu duit belanja tu jangan campurkan benda lain. Ni duit belanja bulan ni untuk dia. Mana dapat beli brooch ke kan, dapat beli tudung sikit kan? Ya, kadang-kadang orang cakap lelaki ni kadang dia tak boleh susah sama dengan kita. Kadang jangan cakap lelaki, perempuan pun sama. Yang sekarang minyak mahal, kita pergi kerja naik motor nanti tudung kedut. Dia fikir tudung dia je. Tudung kedut. Abang, jalan kaki pun saya sanggup bang. Habis nanti tudung saya kedut macam mana? Tak apa bang, saya pakai nak tudung dulu. Pakai helmet. Tudung sanggup kat Enga. Sampai ke depan pejabat tengah hanger je. Buat apa kita nak gaduh-gaduh? Tu sebab saya pernah tengok yang orang sampai pukul isteri, pijak isteri. Ya Allah, saya kata kenapa lah orang sampai buat macam tu. Saya pun tak faham lah. Memang tak faham. Terutama masa PKP itu kan. Indeks keganasan ni, domestic violence kan, keganasan rumah tangga paling teruk waktu PKP itu. Sebab baru tahu duduk rumah macam mana.
baru tahu penderitaan orang perempuan. Orang perempuan baru tahu dia BDR kan. Bekerja dari rumah, BDR, perang badar. Tengah-tengah naik bekerja dia pengarah tahu lah, bukan senang. Contoh nak susu, la ilaha illallah, mama tengah kerja, nak susu, bising nak ambil, diam, baru nak sambung kerja, hari ni lauk apa, ni sekor lagi depan. Bukan senang, betul tak? Itu realiti. Saya bila duduk rumah, saya tengok, ya Allah, susahnya kerja kau kat rumah. Lepas tu dengan kain, dengan ini. Lepas tu dia pun kerja. Macam mana kan? Itu sebab saya kata, kalau kita faham, macam saya kata tadi, kerja lelaki ni apa sebenarnya, dan orang perempuan dah buat kerja kita, insyaAllah kita akan appreciate. Barulah perempuan tu boleh jadi bidadari. Sayang, malam ni tak payah masak. Malam ni kita makan luar. Cerita sikit perasaan. Wah, dia dah keluar ikan ni, tak boleh, tak apa, simpan balik ikan. Simpan ikan, tutup pedais. Let's go, dia kata kan. Tapi lepas tu, rupanya bentang tikar depan rumah, kau hajar punya jantan. Makan luar rumah rupanya. Tak adalah banggu orang jom naik kereta. Dan masalah dia dalam kereta kan. Nak kat mana? Bergaduh. Saya cadang lah, abang dah pilih makan kat luar. Saya cakap lah makan kat mana. Cakap je, ikut abang lah. Mak warning. Sudahnya bawa pergi kedai tom yum. Laki suka kedai tom yum tu. Makan tetap. Anak apa? Tengok ais dengan ni apa semua, tengok ais limau. Okey, makan nasi kan Pattaya ni. Suka kampung ni. Nasi goreng latna. Okey, ni. Tiba-tiba mak dah. Sama je lah suka kampung lah. Mahal ni. Kita nak makan kat luar tadi. Muka tak elok lah. Syik tom yum. Tadi kau kata ikut aku. Taklah tu masalah tu kan. Kenalah sabar. Sebab kata ulama dulu-dulu kan, ulama dulu-dulu kata orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok, lelaki ni ibarat tulang yang lurus. Dan sampai bila pun orang lelaki takkan boleh luruskan kebengkokan wanita ni. Tak boleh. Orang lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita. Ya. Orang lelaki dia tak suka perpanjangkan cerita. Okey, dah salah abang ke? Abang minta maaf. Okey. Tapi apa? Nak tengok tau. Sampai orang perempuan pula. Ya, saya minta maaf, saya tahu salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni? Dia nak dia kulit cerita dia nak uraikan dia lagi. Bagi puas hati kan. Okey, soalan lain? Silakan. Salam. Aduh, Mai. Jadi, kita tak boleh nak hilangkan rasa curiga. Tapi kita ada satu perasaan yakin. Kita tahu kan, wa makarullah wallahu khairul makirin kan? Kan kita tahu kita boleh merancang, Allah Maha merancang dan perancangan Allah adalah yang terbaik. Satu doa pada Allah banyak. Ya Allah, lindungilah suamiku ya Allah. Jagalah suamiku ya Allah. Aku yakin dengan jagaanmu ya Allah. Yang tu. Itu kadang-kadang kita lupa. Bila pagi atau suami nak keluar pergi kerja kan, salam, cium tangan suami abang elok-elok, saya doakan abang selamat pergi selamat balik, doakan. Lepas tu bila keluar tu pandang suami tu, doakan perjalanan dia tu, doakan dijaga. Ini kita cakap ni keluar ni jangan sibuk tengok janda. Aku tadi tak terfikir, kau sebut langsung teringat kan? Masalah tu kan. Jadi kadang apa kita cakap tu doa. Jangan dia jumpa perempuan lain tak? Makbul. Tu masalah ni, jangan jumpa perempuan lain. Tak lah ceramah hari-hari jumpa perempuan lain. Contoh, penceramah macam mana kan? Hari-hari jumpa bini orang tak? Susah ni. Tapi Allah minta Allah lindungi kita. Suami kita. Itulah sebaik-baik perlindungan. Kan? Doa. Orang dulu-dulu lagi lah. Pergi telefon apa, WhatsApp apa pun tak ada. Sekarang boleh video call. Abang, tunjuk gambar bilik.
Abang tidur sebilik dengan siapa? Terbergerak belakang tu. Driver aku lah. Contoh lah kan. Jadi mana kata, dulu langsung tak ada. Apa doa, orang dulu doa lah senjata dia. Abang elok bang, abang jaga solat. Kalau suruh suami jaga solat, itulah sebaik-baik pesanan. Bila jaga solat, dia ingatlah diri dia siapa. Itu je. Memang curiga ni memang tak boleh. Kau tengok drama banyak pula. Ni benih betul, aku geram tu. Firdaus bodoh sangat, nak sangat perempuan tu. Kenapa? Mana agama Firdaus? Kan? Akhirnya melu dengan Haris pula. Kan pening kepala. Atau contoh lah, contoh. Jadi makna kata, kita kadang terpengaruh dengan benda macam tu. Jadi macam-macam kita fikir, jangan lelaki aku macam tu tak. Tiba-tiba wangi lain macam, bau lain macam. Orang perempuan jaga 4 yang orang lelaki ni. Jaga 4 dia. Pertama, jaga mata. Pakai saya cantik. Kedua, jaga hidung. Wangi-wangi. Ketiga, jaga perut. Maksudnya, apa yang suka makan? Masak. Patin goreng. Masak. Dah WhatsApp belum? Tak. Suami suka makan. Okey, pagi telur mata kebau. Tengah hari telur dadah. Malam telur masak kicap. Memang telur setelur-telurnya. Malam tu berdengkur bunyi telur. Tak. Terkeluar telur sebiji kan. Hanya mulut lelaki kau kan. Apa? Jaga perut dia. Dan kemudian jaga apa? Jaga telinga. Jangan cakap benda yang dia tak suka. Kini apa sikit marah. Apa salambat balik? Apa salambat balik? Rumah kau punya soalan. Dengan uniform bomber pula tu. Contoh dengan uniform tu dengan pangkat-pangkat kali tu. Lambat balik. Tunjuk papan bahu tu. Papan bahu dia tunjuk tu. Kadang tu dia tanya soalan. Kadang dia cakap lembut. Maksud sakit hati tak? Dengar. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi pekan tadi. Oh pergi pekan. Abang bawa kereta mana? Bawa kereta tu lah. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa? Kereta tu nama siapa dia ingatkan kita. Contoh kan penyakit hati tu. Jangan kita sakitkan hati. Sebenarnya yang saya sebut 4 ni kan, jaga mata, jaga hidung, jaga perut, jaga telinga, sama juga apply pada orang lelaki. Dia pun kena jaga. Jangan cakap benda yang menyakitkan hati isteri dia. Kalau aku tak kahwin dengan kau, tak tahu jadi apa family kau. La ilaha illallah. Jangan. Sebenarnya kemampuan menolong tu Allah izin, bukan sebab kita. Itu je. Okay. Alright. Apa lagi soalan? Dah makin seronok tanya tu, silakan. Okay, belah sini kita tengok confirm kan tak ada soalan tak ada. Okay, belah sini tak ada. Nak tanya soalan? Okay. Okay. Yang ni atas ada? Tak ada. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Apa pun saya doakan semoga masing-masing rumah tangga bahagia kan, berkat, dan dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Cakap dengan suami abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu ayat dia. Mana jalan sesama ni, berjalan bersama-sama, susah senang sama-sama. Itu yang kadang-kadang perasan tak orang perempuan, ramai orang lelaki tu utamanya. Saya mengakulah bagi pihak lelaki. Kadang orang lelaki ni dia boleh susahkan kita. Tapi bila dia senang tu jadi lain kadang-kadang. Itu sebab kena selalu ingatkan. Itu sebabnya ingat Allah banyak-banyak settle. Tadi soalan tadi bagus. Yang pasal nak elakkan rasa curiga tu. Soalan yang sangat tepat pada hari ni. Nak jadi bidadari, doakan yang terbaik untuk suami, anak-anak, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa cukup setakat itu. InsyaAllah saya pun seronok datang hari ini. Seronok sangat diberikan kelegaan suara saya untuk ceramah dengan mikrofon yang selesa ni. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Walaupun sekejap, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut,
jasa baik pihak penganjur menjemput hari ni. Rasa nak junjung, tak payah balas. Alamak, apa pula aku nak balas ni?